Sungguh hina kita sebagai rakyat Kelantan, pemimpin-pemimpin yang kononnya memperjuangkan agama Islam tetapi mereka menyebarkan penipuan. Jadi pada hari ini saya mengkritik PAS. Kenapa? Sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera diucapkan kepada para penonton di Nextstep TV dan juga di Nextstep Malaysia. Terima kasih kerana memilih kami pada ketika ini dan kita berada dalam segmen sekali lagi dalam Berani Jawab untuk minggu ini dan minggu ini kita ada tetamu yang sangat istimewa. Ramai peminatnya, terutamanya mereka yang sentiasa aktif dalam bidang politik akan mengenali beliau. Tidak asing lagi, sentiasa menyuarakan pendapat dan juga begitu begitu vokal dalam menyuarakan pandangan beliau. Kita bersama dengan saudara Wan Mahusin yang merupakan pengerusi Idealis Anak Muda dan juga Ketua Penerangan Pemuda UMNO Bahagian Jeli. Assalamualaikum Wan Mahusin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita dalam Berani Jawab untuk minggu ini. Bersedia ya soalan daripada saya pedas-pedas sikit ni, boleh ya? Boleh. Kita tetap bersedia walaupun di mana kita berada. Ya, itu dia anak muda. Baik, kalau kita lihat, ramai mengenali Wan Mahusin sebagai seorang yang sangat vokal, sangat lantang dalam mengkritik ataupun dalam memberi pandangan kepada kerajaan negeri Kelantan. Mengapa Wan Mahusin memilih jalan sedemikian? Memang ada isu tertentu ataupun memang Wan Mahusin ni ada dendam di sebalik semua itu atau bagaimana? Ramai orang nak tahu tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Nextstep TV kerana menjemput saya untuk bersama-sama di dalam sesi kali ini. Terima kasih Abang Aziz selaku moderator. Baik, berbalik kepada soalan. Saya tidak ada dendam peribadi. Cuma sekarang ini saya menonjol dan saya terasa terpanggil atas dasar tanggungjawab sebagai rakyat Kelantan untuk memastikan rakyat Kelantan mendapat layanan terbaik daripada pemerintah. Rakyat Kelantan sepatutnya disajikan dengan pelbagai kemudahan. Rakyat Kelantan berhak kerana rakyat Kelantan adalah rakyat yang ingin mengecapi nikmat perubahan dan keselesaan. Jadi pada hari ini saya mengambil peluang ini kerana tidak ada masa lagi, tidak ada tempat lain lagi untuk saya menyuarakan pandangan saya, membongkar segala permasalahan yang berlaku di negeri Kelantan dan atas dasar tanggungjawab saya, Allah kurniakan kepada saya untuk bersuara. Jadi alangkah ruginya jika kita ada suara tapi kita pendam. Sedangkan suara kita ini amat dinantikan oleh rakyat jelata yang sememangnya dahaga kepada pembangunan, dahaga kepada kemudahan asas. Dan saya walaupun diserang bertubi-tubi, saya tetap kerana ini adalah pendirian saya dan ini adalah sedikit infak saya, sumbangan saya kepada rakyat negeri Kelantan. Kalau kita lihat keberanian daripada Wan Mahusin untuk mengkritik kerajaan, sedarkah Wan Mahusin bahawa kerajaan negeri Kelantan adalah kerajaan PAS? Okey, tidak takut ke Wan Mahusin kalau dilabel oleh para walaun yang mengatakan bahawa Wan Mahusin ni hina ulama, hina Islam dan sebagainya? Tak takut dengan penyokong-penyokong tegar PAS? Saya lebih takut seorang itu menggunakan title ulama, title ustaz, seorang yang membawa imej Islam tetapi menipu dengan rakyat. Saya takut agama saya ini dipersendakan. Saya takut agama saya ini dilihat agama yang miskin. Saya takut apabila melihat pemimpin-pemimpin yang kononnya memperjuangkan agama Islam tetapi mereka menyebarkan penipuan, fitnah dan mereka tidak bertanggungjawab serta amanah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Dan saya takut sekiranya satu hari nanti saya dipersoalkan, kenapa Wan Mahusin, awak sebagai rakyat Kelantan yang boleh bersuara, diberikan pelbagai kelebihan, kenapa awak mendiamkan diri melihat kerakusan dan ketirisan pemimpin di negeri Kelantan? Agama tidak menghalang seseorang itu untuk bersuara. Agama tidak menghalang seseorang itu untuk mengecap nikmat kemudahan.
ke pembangunan dan sebagainya. Tapi bila kita menggunakan agama untuk menutup segala kesilapan, itu yang saya takut. Saya takut satu hari nanti negeri saya tidak boleh berkembang maju kerana kita terikat bila bersuara hina ulama, bila bersuara hina ustaz. Jadi sekarang ini saya keluar daripada kepompong ketakutan kerana saya tetap Islam sekiranya saya mengkritik ulama dan ustaz. Kerana saya berpegang kepada prinsip ulama dan ustaz bukannya maksum. Hussein dalam menyuarakan kritikan dan sebagainya diugut oleh orang-orang tertentu, pernah tak begitu ataupun berjumpa di mana-mana mendapat amaran dan sebagainya, tak pernah atau bagaimana di sana? Yang pertama, saya mendapat ugutan dan alhamdulillah saya boleh menyelesaikan perkara ini dan saya boleh berhadapan dengan segala ugutan. Kerana saya yakin bahawasanya negara kita ada undang-undang yang melindungi semua rakyat, termasuklah dengan ugutan. Walau bagaimanapun saya juga diserang, bukan hanya atas diri saya tetapi keluarga saya juga diserang bertubi-tubi. Kerana mereka ingin mengalih perhatian, mereka ingin meredakan keadaan dan dengan harapan dengan mereka menyerang keluarga menyebabkan saya boleh diam. Pada hakikatnya keluarga saya sudah beri kepercayaan kepada saya, keluarga saya dah beri laluan kepada saya. Biar keluarga kita diserang, biar keluarga kita difitnah, asalkan perjuangan kita ini bukan untuk keluarga. Perjuangan kita ini adalah untuk rakyat jelata, untuk umat Islam yang kita sayangi. Jadi saya mengambil keputusan ini kerana memikirkan sudah tiba masanya anak Kelantan berhak bersuara. Sudah tiba masanya kita sebagai rakyat, walaupun saya di usia yang muda, tidak menjadi halangan sekiranya kita hadir dengan fakta. Saya bukannya menabur fitnah. Saya hadir dengan fakta-fakta yang mereka tidak mampu nak jawab. Mereka tak mampu nak berhujah dengan saya. Termasuklah pemimpin-pemimpin besar. Jadi mereka mengambil pendekatan untuk menyerang peribadi saya, menyerang peribadi keluarga saya yang tidak makan gaji dengan kerajaan dan tidak ada pun kami menerima kepentingan daripada kerajaan. Jadi kenapa keluarga saya diserang? Kenapa diri saya diserang? Sedangkan sepatutnya rakyat Kelantan, terutamanya penyokong-penyokong PAS, perlu menyerang pemimpin-pemimpin yang leka dengan kemewahan dunia, yang leka bila amanah diberikan kepada mereka, mereka abaikan tanggungjawab. Jadi saya tetap dengan pendirian saya, walaupun dikeji, walaupun dicaci, saya tetap untuk bersuara mewakili rakyat Kelantan yang dianiaya. Tak tinggi dek puji, tak mati dek keji. Itu yang menjadi persoalan kebanyakan penonton di luar sana. Di mana Wan Mat Hussein mendapat keberanian untuk memberi kritikan, menjawab sebarang persoalan, bersemuka dengan pihak-pihak yang menjadi musuh ataupun mereka yang dikritik oleh Wan Mat Hussein. Di mana Wan Mat Hussein mendapat keberanian itu, dan ada juga suara-suara yang mengatakan bahawa Wan Mat Hussein ini sebenarnya mendapat support dan tajaan daripada pihak tertentu. Apa yang Wan Mat Hussein nak katakan? Baik, saya diasuh dan diajar oleh keluarga saya, terutamanya abah saya. Memang saya dididik dan keluarga saya dididik dengan kekentalan berhadapan dengan apa jua situasi. Masa kecil saya dididik dengan survival kehidupan dalam keadaan yang serba kekurangan, apa yang boleh kita keluar daripada kepompong kesusahan. Jadi oleh kerana kekentalan itu yang diajar dan dididik oleh keluarga, akhirnya saya keluar memasuki universiti, saya mencabar diri saya untuk menyertai pasukan debat. Saya mencabar diri saya untuk bertanding sebagai Majlis Perwakilan Pelajar. Saya mencabar diri saya untuk berhujah dengan sahabat-sahabat saya sewaktu di Parlimen Mahasiswa. Dan saya dilantik menjadi jurucakap kepada Mahasiswa Nasional pada tahun 2016. Jadi inilah faktor menyebabkan saya berani. Saya berani untuk berhadapan dengan sesiapa sahaja pun, terutamanya dengan pemimpin-pemimpin kecil maupun pemimpin besar. Kerana pada hari ini bukan kita hadir untuk berlawan pedang. Kita hadir bukan untuk bergaduh ataupun hadir untuk bertumbuh. Kerana kita hadir hari ini untuk berhujah. Dan hujah kita itu ada dan kita
hadirkan dengan fakta-fakta. Kalau di Kelantan, fakta-fakta tentang ketirisan yang berlaku dalam pentadbiran Kelantan. Nepotisme, pelantikan anak beranak mendapat jawatan. Ketirisan kerajaan di dalam perjanjian sehingga pembangunan lembah Sirik gagal. Kejayaan, kelemahan kerajaan urus takbir untuk menyediakan fasiliti asas kepada rakyat. Jadi ada yang menyatakan bahawasanya saya dibayar oleh sekelompok ataupun organisasi. Saya pada hari ini, saya bergerak atas individu. Saya bergerak atas inisiatif saya sendiri. Saya bergerak atas rasa tanggungjawab saya terhadap negeri Kelantan. Saya tidak dibayar oleh mana-mana parti setakat hari ini, dan kalau ada pun hanyalah berbentuk sokongan moral. Dan ada juga individu di dalam parti yang sedia untuk menolong saya sekiranya berdepan dengan perintah mahkamah dan sebagainya. Mereka sedia untuk memberikan khidmat guaman secara percuma. Itulah bentuk-bentuk. Tetapi dibayar setakat hari ini, saya berani menyatakan bahawasanya saya tidak dibayar. Dan anda nak tengok statement bank saya ke ataupun nak selidik, panggil SPRM ke pihak polis untuk selidik, silakan. Saya berlapang dada, saya terbuka untuk membuktikan bahawasanya saya tidak dibayar, kerana saya ini adalah sumbangan saya kepada umat manusia, terutamanya di Kelantan. Baik, bercakap tentang keberanian yang dimiliki oleh saudara Wan Hussein ini, ramai juga yang suara-suara sumbang di luar sana mengatakan bahawa Wan Hussein ini biasanya mengkritik PAS dan juga kerajaan negeri Kelantan ini sebenarnya adalah semata-mata untuk mencari publicity ataupun untuk glamour ataupun untuk mendapat faedah daripada konten yang dibuat. Okey, apa yang Wan Hussein nak katakan, nak jawab tentang persoalan itu? Saya bukan hanya mengkritik kerajaan PAS, bahkan saya pernah memuji kerajaan PAS. Saya pernah juga mengkritik pentadbiran UMNO. Dan saya juga mempertahankan pemerintahan Perikatan Nasional satu ketika dahulu. Jadi saya tidak bias ataupun saya tidak hanya mengkritik kerajaan negeri ataupun parti PAS semata-mata. Anda boleh saksikannya dan scroll kembali Facebook saya di mana saya mengkritik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Dan benda itu disebarkan oleh penyokong-penyokong PAS. Umpama saya ini jilat kembali. Itu tidak. Prinsip saya, yang tidak betul perlu kita bongkar. Yang tidak betul perlu dihujahkan. Yang tidak betul jangan kita diamkan. Jadi pada hari ini saya mengkritik PAS. Kenapa? Sebab sudah 33 tahun PAS memerintah negeri Kelantan. Keperluan asas tidak mampu disempurnakan. Jadi apakah kita perlu berdiam lagi? Berdiam lagi untuk melihat sedikit demi sedikit kehancuran yang berlaku, terutamanya pelantikan anak beranak di dalam organisasi kerajaan. Ini tidak boleh kita diamkan. Ini tidak boleh kita nak lindungkan. Perkara ini perlu disuarakan. Perkara ini perlu ditunjukkan kepada rakyat Kelantan. Rakyat Kelantan mengambil keputusan untuk berhijrah, mencari kerja di negeri orang. Sedangkan pekerjaan yang sepatutnya kita kerja di negeri Kelantan diisi oleh anak beranak. Jadi bagi saya, keberanian itu dia timbul bila kita berniat untuk membuktikan. Saya berani kerana saya ada bukti. Saya berani kerana saya ada hujah. Saya berani kerana saya ada fakta. Saya tidak berani sekiranya saya tidak dilengkapi dengan kelengkapan. Sama juga kalau kita turun ke medan perang. Kenapa seseorang tentera itu berani? Kerana dilengkapi dengan senjata. Sama juga kalau kita di pentas debat, kita berani kenapa? Kerana kita dikelilingi dengan hujah. Kalaulah saya ini tidak ada senjata, tidak ada hujah, mana mungkin saya berani seperti hari ini. Jadi keberanian itu perlu dibuktikan. Saya telah buktikan keberanian saya dan saya bersedia bila-bila masa. Tak kiralah short notice ataupun long notice. Saya tetap bersedia untuk berhadapan dengan pemimpin negeri Kelantan. Untuk saya persoalkan, untuk saya tanyakan di mana yang sepatutnya mereka laksanakan kepada rakyat dan negeri Kelantan.
kita ambil Malaysia, Wan Hussein, khususnya negeri Kelantan yang telah ditadbir oleh 33 tahun oleh PAS, yang Wan Hussein sendiri mengatakan bahawa tiada hasil ataupun tiada apa yang dapat diberikan kepada rakyat, terutamanya kemudahan asas dan sebagainya. Ternyata rakyat negeri Kelantan khususnya pasti memerlukan anak muda seperti Wan Hussein untuk mentadbir urus negeri. Ada yang mengatakan bahawa ataupun mencabar Wan Hussein untuk menjadi calon dalam PRN yang terdekat ini. Sejauh mana kesediaan Wan Hussein untuk menjadi calon? Bersedia dengan hati terbuka atau bagaimana? Kerana ada yang mengatakan bahawa kalau hebat sangat, jom masuk gelanggang. Apa yang Wan Hussein nak katakan? Baik. Yang pertama, perjuangan saya pada hari ini bukan bersandarkan untuk menjadi wakil rakyat. Suara saya pada hari ini bukan berkisarkan hendak cari jawatan. Saya tidak kisah sama ada saya berjawatan ataupun tidak. Tanpa jawatan, saya pun boleh bersuara. Tanpa jawatan, saya boleh membongkar. Dan saya tidak perlu jawatan untuk saya menyatakan kebenaran. Walau bagaimanapun, sekiranya parti, pucuk pimpinan parti merasakan saya boleh memikul tanggungjawab dengan sokongan daripada suara akar umbi, jika saya boleh diangkat sebagai pemimpin, saya tidak akan menolak. Tetapi pada hari ini, saya tetap bersuara walaupun saya bukan wakil rakyat. Kerana buat apa kita menjadi wakil rakyat kalau kita tidak boleh bersuara? Tetapi kalau kita boleh bersuara, tidak semestinya kita itu wakil rakyat. Jadi hari ini saya mengambil pendekatan jangan bicara berkaitan dengan pangkat ataupun jawatan. Ketepikan dahulu untuk jadi wakil rakyat ataupun pemimpin di peringkat parti. Tetapi apa yang kita perlu bincang, apa yang perlu kita lihat pada hari ini adalah pembongkaran, adalah kebenaran yang kita nak hadap dengan parti lawan. Tidak ada gunanya saya meletakkan diri saya untuk menjadi calon. Sekiranya saya meletakkan diri saya sebagai calon, saya tak dapat, saya akan rasa kecewa. Tapi dalam perjuangan ini tidak ada titik-titik kekecewaan di dalam diri saya, tetapi saya kecewa dengan pentadbiran kerajaan negeri Kelantan yang tidak mampu memberikan kemudahan, memberikan pentadbiran yang baik kepada rakyat negeri Kelantan. Sebagai rakyat negeri Kelantan yang memperjuangkan negeri Kelantan, sebenarnya Wan Hussein, rakyat di luar sana nak tahu apa sebenarnya rakyat negeri Kelantan inginkan untuk negeri Kelantan yang sebetul-betulnya. Rakyat negeri Kelantan tidak mahu menara pencakar langit seperti KLCC, ya, menara Kuala Lumpur. Cukuplah bagi kami negeri Kelantan ini tidak terbantah. Dalam anak muda sekarang ini, kita mahukan sektor kerjaan ditingkatkan. Sebagai keluarga, kita mahukan ekonomi keluarga kita ini stabil. Dengan adanya peluang pekerjaan, dengan adanya pusat ekonomi yang boleh menjadi pemangkin kepada ekonomi negeri, anak-anak muda boleh bekerja dan ia akan memberikan satu ruang yang selesa kepada rakyat berada di dalam sebuah negeri yang ditadbir urus oleh kerajaan Islam. Apa yang saya inginkan kepada negeri Kelantan bukannya kemajuan seperti Kuala Lumpur. Cukuplah dengan kita ada fasiliti yang boleh memberikan keselesaan dan kemudahan. Jaringan pengangkutan yang baik. Kita nak kemudahan asas yang sempurna. Kita nak anak-anak muda kita ini tidak terlibat dalam masalah sosial. Sekarang ini kalau kita bercakap soal pembangunan, kita takut untuk laksanakan pembangunan, bimbang ada masalah sosial. Di Kelantan tidak ada pembangunan tetapi masalah sosial tetap juga meningkat. Kita mahukan sektor sukan negara kita, sukan di peringkat negeri kita dinaikkan, dimartabatkan. Sektor pelancongan. Hari ini, malam ini saya berada di Kemera Highland. Bagaimana tanah tinggi Kemera Highland yang tidak terjangkau dalam fikiran kita sebagai manusia. Kenapa tanah Kemera Highland ini walaupun tinggi berada di puncak
kawasan ini boleh dimajukan, dan hasilnya berapa ramai rakyat Kelantan yang berada di Kemaran Highland boleh bekerja, boleh buka kedai dan sebagainya. Ini menambah peluang ekonomi kepada rakyat, peluang ekonomi kepada negeri Kelantan. Sebagai contoh, kita ada satu kawasan yang sejuk seperti Kemaran Highland, iaitu lodging. Bagaimana kita membangunkan lodging ini? Sekurang-kurangnya kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Kemaran Highland. Adakah kerajaan negeri kita ini hanya berfikir soal nak jaga agama, sedangkan ekonomi rakyat tak jaga? Adakah pemimpin kita pada hari ini hanya nak jaga agama, nak jaga solat 5 waktu, sedangkan kemudahan asas kepada rakyat tidak dijaga? Berdosa kita sekiranya kita menjadi pemimpin tetapi kebajikan rakyat kita tak jaga. Kita ada hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah, alhamdulillah, kita solat, kita keluarkan zakat. Tetapi hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan rakyat bagaimana? Jadi inilah keinginan saya, yang saya hendak dari segi peluang pendidikan. Apa bentuk pendidikan Islam yang boleh kita majukan? Adakah Kelantan ini hebat dari segi pendidikan Islam? Adakah Kelantan ini pengurusan masjid terbaik dalam negara kita Malaysia? Ruang apa? Dasar apa yang kita hendak bangunkan di Kelantan? Sekiranya kita hanya berretorik membawa nama Islam, sedangkan kutipan sampah pun tidak teratur dan tidak terurus. Adakah Islam tidak menjaga kebersihan? Perkara ini yang perlu kita perjuangkan. Kita mahukan keselesaan kepada rakyat. Bukannya kita mahukan pembangunan itu seperti Dubai. Cukuplah dengan keselesaan, dengan kebajikan, dan insya-Allah jika benda ini dijaga, negeri kita, negeri Kelantan, saya yakin dan percaya dengan kekuatan rakyat yang memiliki daya kreativiti, kecekalan apabila berhadapan dengan sektor perniagaan atau dalam apa jua sektor. Cuma di Kelantan ini mereka tidak diberi peluang. Anak-anak muda Kelantan berapa ramai yang menjadi usahawan. Anak-anak muda Kelantan yang berjaya dalam dunia kosmetik. Anak-anak Kelantan sebenarnya boleh menaikkan imej negeri Kelantan dalam bidang sukan, tetapi fasiliti sukan pun kerajaan Kelantan gagal sediakan. Jadi hari ini saya secara jelas menyatakan bahawasanya kita tidak perlu pembangunan seperti negeri lain, tapi cukuplah pembangunan dari segi insaniah. Bagaimana kita nak turunkan kadar pengangguran, bagaimana kita nak turunkan masalah sosial dalam negeri Kelantan. Kita turunkan angka ini, kita naikkan kebajikan kepada rakyat. Terima kasih. Baik, itu suara Wan Mahusin yang berada di Kelantan, yang membesar di Kelantan, yang bekerja di Kelantan, yang hidup di Kelantan. Apa yang Wan Mahusin nak katakan kepada rakyat negeri Kelantan yang mencari makan di luar negeri Kelantan, tetapi bila balik mengundi, apalagi dekat dengan PRN ini, balik mengundi, beliau mengundi kerajaan yang sedia ada, walaupun kadang mungkin mereka tidak merasakan kedaifan, kekurangan, kemudahan fasiliti dan sebagainya. Apa yang Muhammad Hussein nak katakan kepada mereka bila mereka balik mengundi di Kelantan? Baik, yang pertama, saya sebagai wakil kepada rakyat Kelantan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat Selangor, rakyat Pulau Pinang, rakyat Negeri Sembilan, rakyat negeri-negeri yang rakyat Kelantan menumpang cari. Kerana anda memilih pemimpin yang baik, kerana anda memilih kerajaan yang stabil, menyebabkan fasiliti rakyat terjaga. Anda memilih kerajaan yang boleh membuka peluang pekerjaan. Kita, rakyat Kelantan, boleh menumpang cari makan. Dan saya mengharapkan kepada rakyat Kelantan, kita buka kepompong kehidupan kita. Kita sebenarnya zalim kepada diri kita sendiri, zalim kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang berada di Kelantan. Kita dapat menikmati kemudahan asas yang cukup kerana kita berada di sebuah negeri yang stabil. Walaupun negeri itu tidak melaungkan Islam, tetapi kebajikan negeri yang kita duduk itu cukup sempurna bagi kita. Kita zalim kepada ibu bapa kita yang berada di kampung halaman. Kita dapat memiliki harta, kita dapat bekerja dan menerima gaji yang besar, kita dapat membeli aset-aset harta, tetapi kita balik, kita telah
kerja yang boleh 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Untuk makluman hadirin dan para penonton, guru-guru pasti di negeri Kelantan tidak dicarung fee. Sedangkan di negeri DAP kita dicarung dengan kebajikan pekerja-pekerja kita tidak jaga. Sedangkan guru-guru pasti inilah yang menjadi tulang belakang kejayaan seseorang dari segi bidang agama dan sebagainya. Bagaimana pula dengan jawatan guru Yayasan Islam Kelantan? Mereka pencen dalam keadaan yang kontrak, tidak ada jawatan yang tetap. Sekiranya kita ini datang daripada keluarga yang mempunyai pertalian dengan wakil-wakil rakyat, mungkin boleh diserah kepada jawatan tetap. Sungguh hina kita sebagai rakyat Kelantan apabila negeri lain kita bercakap soal kualiti pekerjaan, tetapi kita masih lagi berperang dengan peluang pekerjaan. Hinanya rasa kita sebagai rakyat Kelantan di saat negeri lain bercerita tentang kenaikan gaji, kenaikan tangga gaji, sedangkan di Kelantan gaji minima pun tak mampu dilaksanakan. Jadi kita sangat zalim dalam menentukan pemimpin, dalam memilih kerajaan. Karena pada hari ini perantau mereka merasai kehebatan, merasai kenikmatan berada di negeri yang bukan mereka pilih. Mereka diberi layanan yang baik oleh pemimpin yang mereka tidak pilih. Sedangkan kami yang tidak pilih pemimpin, kami kena hadap, kami kena hidup dalam keadaan yang tertekan. Jadi kepada perantau, sebelum ini kita sering dengar kita negeri anak tiri, kita disekap peruntukan. Kali ini jangan ada lagi alasan anak tiri, kerana kita sudah ada pilihan dan kita sudah ada bapa di peringkat persekutuan. Jangan zalim lagi dalam membuat keputusan. Tolong fikir untuk 5 tahun yang akan datang. Siapa kita? Siapa kita untuk negeri Kelantan? Terima kasih. Baik, untuk terakhirnya, Wan Hussein, apa yang Wan Hussein nak katakan kepada para peminat Wan Hussein yang menyokong anda selama ini dan juga kepada pengkritik yang mengkritik Wan Hussein dalam perjuangan untuk membela rakyat negeri Kelantan? Terakhir, silakan. Saya tidak minta bayaran. Saya tidak minta anda menjadi benteng untuk menahan daripada serangan pihak lawan. Tetapi cukup mendoakan saya. Cukuplah membantu saya untuk saya terus bersuara, bukan untuk saya. Saya bersuara ini untuk rakyat semua. Saya bersuara untuk anak-anak kita. Saya bersuara untuk adik-adik kita yang dinafikan di dalam sektor pekerjaan. Adik-adik kita bukannya bodoh. Adik-adik kita ini bukannya tidak pandai. Anak-anak kita ini bukannya tak cerdik. Tetapi kita dinafikan oleh pemimpin-pemimpin yang kononnya bercakap soal agama. Tetapi tempat yang sepatutnya untuk adik-adik kita, tempat untuk anak-anak kita dinafikan. Saya bersuara pada hari ini. Saya bukan nak bekerja di dalam sektor jawatan kerajaan. Kerana saya sudah ada kerja dalam sektor perniagaan. Saya mempertahankan hak kita sebagai rakyat yang selama ini dinafikan. Saya bersuara dalam isu air. Kampung saya tidak ada masalah air kerana kampung saya menggunakan air sungai, air tandak, air daripada bukit. Saya sudah selesa dengan air. Tetapi bagaimana rakyat-rakyat Kelantan yang masih berhadapan dengan masalah? Kalau saya tidak memikirkan soal kita, kenapa saya sanggup dicerca, saya sanggup dimaki hamun, dan kenapa saya memilih jalan ini? Kerana ini adalah tanggungjawab dan amanah kepada saya untuk bersuara. Jadi kepada penyokong-penyokong yang sentiasa memberikan dorongan kepada saya, terima kasih banyak. Kepada penyokong-penyokong yang menghina dan mencerca saya, insya-Allah anda akan buka mata, dan saya doakan agar anda
mendapat hidayah untuk melihat apa sebenarnya yang saya perkatakan. Jangan kita menjadi hamba yang pandai mengangguk saja. Jangan kita menjadi penyokong yang pandai mengiyakan saja. Jadilah rakyat yang mempertahankan hak dan nasib. Tidak ada gunanya kita mempertahankan pemimpin yang leka, pemimpin yang ada gaji tetapi tidak membantu kita. Ya, jadi hari ini saya tegas dan saya jelas bahawasanya saya tetap akan bersuara. Jika kalah dalam perlawanan, mayat saya tetap menghadap lawan. Saya tidak sesekali undur ke belakang, keluar daripada barisan perjuangan. Bahawasanya hari ini saya kena buktikan bahawasanya kebenaran itu ada. Terima kasih. Baik. Terima kasih Muhammad Hussein kerana sudi bersama kita dalam Berani Jawab untuk minggu ini. Kami di Next Step mengucapkan selamat maju jaya untuk Muhammad Hussein untuk terus berjuang demi rakyat negeri Kelantan, dan semoga segala usaha dan perjuangan Muhammad Hussein akan membuahkan hasil insya-Allah, dan teruskan berjuang Muhammad Hussein, semoga diberikan kesihatan yang baik untuk terus berjuang untuk anak bangsa. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih Muhammad Hussein. Assalamualaikum. Baik, kita telah bersama dengan Wan Mahir Hussein yang merupakan pengerusi idealis anak muda dan juga Ketua Penerangan Pemuda UMNO bahagian Jeli. Baik, itu saja untuk minggu ini dalam Berani Jawab. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa lagi. Bye.